Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, kita buka kelas kita pada malam ini dengan surah Al-Fatihah. Okey, amin amin rabbil alamin. Okey, alhamdulillah. Okey, tanpa kita melengahkan masa sementara kita menunggu peserta-peserta yang lain, kita mulakan terlebih dahulu kelas kita. Okey, sebelum tu saya tengok dulu siapa yang dah masuk. Okey, yang saya tengok sekarang ni dah ada Cik Puan Rohani, Cikgu Ramla, Cik Nuranisah daripada AA Pahang dan juga daripada AA Kelantan iaitu Cik Faridah. Okey, ahlan wa sahlan. Terima kasih dan tahniah kerana kita sudah masuk sesi kedua bagi kelas DTT dan juga sesi soal jawab penyakit bersama Umi Hani. Alhamdulillah. Okey, sebentar saya flashback serba sedikit. Okey, siapa yang tak ada benda nak katakan atau apa-apa boleh mute-kan terlebih dahulu. Dan juga kalau dah ready untuk dalam keadaan ready boleh on video. Jadi kalau apa-apa mudah, tak faham ke apa-apa, so terus unmute kan. Boleh bertanya soalan. Okey, sekejap ya. Saya nak bukakan sekejap. Kita flashback serba sedikit kelas. Kita ulang kaji sebentar untuk kelas-kelas yang sebelum ini. Asas 5 jari, saya sharekan sekejap slide. Okey, boleh siapa-siapa respon? Ada nampak tak slide? Jelas tak? Boleh siapa-siapa respon? Dah jelas ke slide saya ni? Sesi kita santai je. Kalau saya tanya soalan boleh je jawab, boleh onkan je audio. Okey, jelas tak? Okey, saya ulangkan serba sedikit untuk ulang kaji yang sebelum ini. Okey, sekejap. Okey. Asas 5 jari seperti mana kelas yang sebelum-sebelum ini. Okey, asas 5 jari kita mulakan dulu, kita ulang kaji serba sedikit lah. Takutnya dah terlupa ke apa ke, kita ulang kaji balik. Okey, ibu jari, Umi, seperti biasa ibu jari adalah melambangkan organ iaitu usus besar. Selalu berkait dengan sembelit. Dan juga jari telunjuk pula adalah usus kecil. Jari hantu, organ jantung dan juga jari manis, immunity, manakala jari keringking adalah rahim dan juga tulang belakang. Okey, ni saya flashback sekejap je. Nanti saya kongsikan file ni. Okey, itu sahaja dan kuat sangat dengar. Okey, lepas tu kita masuk macam biasa untuk sekejap. Iaitu kita hari ni kita akan bedah buku untuk DTT 02 ya Umi? DTT 02 dan juga DTT 03. Sekejap, macam mana nak besarkan ni? Tak besar ni kan? Tolong jap. Okey, semua dah bersedia ke? Kalau dah bersedia mohon komen. Jika dah bersedia, hari ini kita akan masuk di titik 03. Tak share lagi tak keluar lagi dekat slide. Rasa macam dah tekan tadi, cuba tengok balik. Okey, terima kasih Cik Puan Rohani kata okey dah. Okey, baik, dah ready Okey, yang lain-lain macam mana? Okey, terima kasih Cikgu Ramla respon. Okey, baik, sekejap saya nak tayangkan buku
Sekejap Tak nampak. Ini. Dia dulu. Betul Kenapa letak belakang ni? Betul. Okey. Kenapa kecil ni? Dalam phone nampak tak? Boleh siapa-siapa respon tak? Saya kalau melalui PC saya nampak jelas. Nampak. Nampak jelas Jelas, boleh zoom. Alright, terima kasih. Okey, baik. Okey. Saya boleh Umi kita ulang kaji sikit Umi terangkan sedikit untuk tajuk kita yang di titik 01 iaitu masalah angin dan juga dalam badan. Okey, saya nak tanya yang hadir, adakah untuk di titik 01 masalah angin dalam badan adakah dah clear atau ada apa-apa persoalan? Sebelum Umi ulang kaji semula. Mohon respon. Ada apa-apa persoalan tak? Ataupun sebelum ni, selepas pada kelas tu, ada cuba diagnose pasangan, anak-anak ke, kawan-kawan ke, dan ada persoalan yang tak jelas lagi. Boleh tanya dengan Umi sebelum Umi ulang kaji dan juga masuk di titik 02, masalah hati Umi masalah hati dan juga di titik 03, imunisasi tubuh badan. Ada siapa-siapa boleh tolong respon ataupun ada persoalan? Saya beri masa beberapa minit ni. Okey, ada apa-apa soalan tak? Okey, saya tengok di ruangan chat sekejap. Okey, Puan Aina tanya mengenai minuman menggunakan straw. Okey, baik. Ada lagi soalan lain? Okey, kalau tak ada, Umi akan mulakan ulang kaji sedikit berkenaan dengan masalah angin. Yang mana Umi 90% setiap orang ada masalah ini. Betul tak Umi? Ya. Sebab kita bercakap Umi, kita bercakap, lepas tu kita makan makanan yang berasaskan ada apa nama? Masalah angin. Okey. Jadinya kita nanti untuk soalan Puan Aina, insya-Allah Umi akan jawab sebentar lagi. Okey, boleh Umi intro sikit Umi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada yang hadir pada malam ini. Okey. Kita ambil sedikit ringkasan mengenai masalah yang lepas tentang angin masalah ada yang dah buat diagnose 40 pesakit. Seperti mana yang Umi minta tu kan? Ada tak? Paling kurang 10 dah Umi. Paling kurang 10. Paling kurang 10. Kalau dapat 40 tu memang kita bagi hadiah. Tapi kena ada bukti lah Umi kan? Kena ada bukti. Okey, Puan Aina kata belum lagi Umi. Belum cukup lagi 40 ya. Kalau yang lain ni macam mana? Saya nampak ni Puan Rohani, Puan Faridah, Cikgu Ramla, Puan Rohani, boleh respon tak? Kalau tak dapat nak onkan audio tu boleh komen dekat ruangan chat. Boleh komen kat ruangan chat. Kalau segan nak bercakap, tak sesuai ke, ada tak yang telah mencuba untuk melakukan DTT pada keluarga kan, pada sahabat-sahabat kan, tak ada seorang pun.
Nanti sekejap. Puan Rohani kata Umi, boleh cukup lagi Umi 40. Ya, tapi dah Dah ada lah. Ada. Alhamdulillah. Okey. Puan Rohani berapa orang ya? Boleh cek dah buat diagnose berapa orang? Ada tak respon daripada orang yang kita diagnose tu? Cikgu Ramla kata belum lagi. Ya. Sibuk sekolah baru nak start ni. Okey. Puan Aina kata, saya baru je 10 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepatutnya Puan Aina ada 100 orang dah. 100 orang. Alhamdulillah. Ada tak persoalan yang berkaitan dengan masalah angin? Gelak Puan Aina. Jika ada, boleh tolong respon. Orang tak faham je yang masalah angin ni. Macam mana tu masalah angin ni? Sebab Macam mana kita nak pergi ke jantung? macam mana nak pergi ke hati? Pergi ke hati. Macam mana kita nak pergi ke hati ni? Tiga masalah angin ni kita tak settle lagi. Ya, kerana masalah angin ni adalah antara yang saya rasa kalau kita tengok tapak tangan, confirm. Angin perkara pertama yang kita boleh tengok. Betul Umi, boleh ulang kaji Puan Aina kata. Yep. Okey, bagi saya Umi mohon ulang kaji semula. Lepas tu baru kita tengok macam mana respon masing-masing. Ni baliklah, baca baliklah maksudnya. Kalau ada info-info tambahan, Umi boleh tambah lah. Baik. Sepintas selalu je. Okey, sepintas selalu ya. Okey. Sebab nak masuk 2 tajuk lagi Umi. Okey, baik. Kita sepatutnya kena dengar apa ejen yang bercakap. Tapi ejen tak ramai yang respon ni. Kena ejen yang bagi macam ni Umi, boleh tak saya nak minta seorang? Seorang je antara 5-6 orang ni, mohon seorang wakil untuk ceritakan sedikit apa yang faham berkenaan dengan angin. Boleh tak? Seorang je wakil. Saya minta seorang je. Macam mana angin tu ada kat tapak tangan, nak tengok macam mana, apa simptom dia, angin ada berapa jenis, macam tu je. Ada tak? Apa jenis angin? Maksudnya hanya ulas sedikit yang tahu saja. Ada tak siapa-siapa? Saya. Siapa tu? Perkenalkan diri sikit. Tak berapa jelas tu. Kuatkan sikit suara. Oh, Puan Aina ya? Ya, betul. Okey, baik. Boleh teruskan? Dengar tak? Okey, dengar. Okey, angin ni ada 3 jenis. Iaitu angin duduk, angin darah dengan angin sendi. Tapi sebab tak masuk ke hari tu jadi buku ada je kat atas. Okey, tak apa. Kefahaman sendiri. Sebelum ni, kefahaman sendiri kalau saya diagnose untuk contoh keluarga kan. Contohnya kalau kita nak tengok angin tu, dia banyak putih-putih dekat tapak tangan tu lah. Tu mewakili angin yang kita boleh kenal. Okay, baik. Jadi yang lain tu mungkin kena belajar lagi agaknya. Okey, maksudnya putih-putih pada tapak tangan ya? Okey, baik. Maksudnya apa yang saya lihat kat sini Umi, maksudnya untuk 3 jenis angin ni masih lagi belum menguasai. Belum menguasai. Sebab tu saya kata, sebab tu di sini saya tekankan kita ni kalau dalam kelas ni dah lah kita tak nampak. Jadi kita tak nampak, jadi mohon untuk lebih ada dua hala komunikasi. Maksudnya kalau tak faham terus tanya. Kalau tak tanya, onkan audio, boleh di ruangan chat. Saya minta macam tu. Okey Umi, kalau macam tu kita terus pergi ke angin duduk ataupun angin segah, kedua angin darah dan juga ketiga angin sendi. Okey. Okey. Masuk. Okey. Apa yang dikatakan tentang angin duduk atau angin segar, angin yang berada di dalam perut ya. Angin yang berada di dalam perut yang duduknya di atas pada abdomen ni lah, abdomen di bawah dada kita ya. Itu adalah angin duduk ya. Okey, biasanya angin duduk ni orang tu dia akan makan cepat kenyang. Makan sikit je dia dah kenyang. Dah terasa kenyang. Dia dah terasa kenyang Nafas dia pendek. Nafas pendek.
dia di antara simptom-simptom orang yang masalah angin duduk ni, dia tak boleh makan nangka. Dia tak boleh, dia jenis makanan-makanan merangin. Dia kata dia nangka tak boleh makan, pisang tak boleh makan, cempedak. Yang ini adalah masalah orang yang ada masalah pada angin. Bila dia tanya, saya ada masalah angin mendu ni, saya nak makan apa? Okey, kita boleh showkan orang yang kena masalah angin duduk ni, kita boleh showkan cuketin dicampur dengan madu dan olivi. Itu di antara yang basic lah untuk angin ya. Saya ulang sekali lagi, cuketin campur sedikit madu. Ya. Tak kisah sejuk ataupun panas ya. Tak kisah sejuk. Okey, suam. Okey ya. Dan masalah kepada angin darah. Masalah pada angin darah kita dah belajar 2 minggu lepas. Masalah pada angin darah, bila kita tengok tapak tangan dia merah. Tapak tangan dia banyak sangat bintik-bintik yang putih kemerah-merahan. Ya, ini angin darah. Dalam tubuh dia, angin dengan darah ni dia tidak seimbang. Ya, boleh menyebabkan emosi. Emosi terganggu, emosi tak menentu. Ya, orang cepat panah barai. Tengok tapak tangan dia. Kalau kita nak cek penyakit orang tu, nak suruh dia guna minum minyak zaitun, tengok tapak tangan dia, wah, merah 10 jari. Yang ini adalah dipanggil angin darah. Senang, kita tak payah nak fikir dah benda-benda lain. Angin duduk, angin darah, angin darah, merah tapak tangan dia. Yang penting orang yang masalah macam ni kita kena show pada berbekam. Ya? Kalau angin darah, berbekam ya. Kalau angin darah ni, okey. Untuk produk pula, okey, kita bagi olivi. Ya, olivi mesti kita ingat berat badan 60 ke atas, kita mesti bagi 2 ke 3 sudu. Ya, orang yang masalah angin darah ni, darah dia pekat. Tengok atas berat badan. Ya, tengok atas berat badan. Saya tengok Umi, cuketing ni maksudnya sesuai untuk orang masalah berangin Ya, sesuai untuk masalah orang yang banyak angin. Mungkin disebabkan adanya asetik betul Umi ya. Sebabnya apa yang pernah belajar dengan kelas Umi, asid lawan asid baru kita boleh buang ya. Ya, masalah angin darah ni juga dia akan terkena kepada orang yang meroyan. Orang yang meroyan ni pun dia ada masalah gangguan pada angin darah ya. Angin pasang pada lelaki. Ya, dan boleh mengakibatkan angin ahmar kepada kita lah jika berterusan masalah darah angin darah ni, dia akan pergi kepada saraf otak. Ya, jadi angin darah ni dia banyak main kepada penyakit stroke ya. Ini cukup itulah ya. Kita tengok pada ujung-ujung jari merah, kebas-kebas ya, kebas-kebas ujung jari kaki dengan tangan, itu menandakan angin darah ya. Okey, kita pergi kepada yang ketiga, angin sendi. Umi. Sendi dia Sekejap Umi, ada orang bertanya ya. Kalau migraine tu kategori angin darah lah kan? Ya, kategori angin. Kalau angin sendi ni, dia ada kaitan dengan sendi, dengan tulang. Adakah yang berbunyi kruk-kruk-kruk ni? Ya, betul. Okey ya. Bila kita tak boleh genggam, itu angin sendi. Angin dah ganggu pada sendi. Pada sendi-sendi tangan ya? Pada sendi-sendi tangan, sendi lutut, sendi siku ya. Angin yang berada di bahagian sendi-sendi dan tubuh badan kebiasaannya dia sakit pada sendi dan otot. Paling mudah sekali bahagian pelipat ya? Ya, bahagian pelipat. Ya, bahagian pelipat. Selain itu juga berlaku kebas-kebas ya, apabila duduk, berdiri dan kita kerap sakit pinggang. Itu dia melibatkan angin sendi. Sakit pinggang ya? Kerap sakit pinggang. Apabila diurut, tukang urut akan rasa angin tu berada pada sendi-sendi. Ya. Dia ada berbola kecil. Angin darah, angin darah dan angin sendi ni ramai orang mengalami ya? Ya. Kalau angin darah ni, kebiasaan dia kebanyakan kepada orang yang darah tinggi lah. Darah tinggi ya? Darah tinggi. Angin sendi ni kebiasaannya kepada orang yang masalah gout. Orang masalah gout, sakit lutut, sakit sendi ya. Bila kita tekan ni, angin dia ada biji-biji lah. Tu sama kat sini, kat tapak tangan ni, dia berbunyi-bunyi ya. Yang tu angin sendi. Kalau angin sendi ni, dia kena ambil minum cuketin. Cuketin dicampur dengan madu dan dicampur sedikit dengan kulit kayu manis. Kalau dia tidak mempunyai tekanan darah rendah lah.
Dia kena sebab Tapi Umi jarang kalau orang yang masalah angin ni dia ada tekanan darah rendah. betul. Macam darah tinggi, macam angin darah ni pun dia kena amalkan kulit kayu manis. Dia sebenarnya Umi kulit kayu manis ni perlu macam mana sukatan? Adakah perlu banyak? Tak, dia tak perlu banyak. Kalau kita ambil 2 kali sehari, cukup kita ambil secubik je. Paling mudahnya kita ambil secubik, letak kat dalam air panas. Secubik saja Secubik kita boleh minum 2 kali. Kita boleh ambil 2 kali, pagi dengan malam. Ini adalah 3 kategori angin yang kita belajar baru ni, dan kalau kita mahir dan faham dengan 3 angin ni, insya-Allah kita boleh jual cuketin, kita boleh jual minyak zaitun, kita boleh jual delima dan kita boleh jual madu. Ni sebab ini semua perlu ada apa produk-produk tu dalam sinergi ni ya. Pati ada nak tanya tak? Ya, ada apa-apa persoalan sebelum saya rasa yang ni pun tak perlu dah rasanya. Umi dah terang ke saya rasa. Ada minum straw tu ya. Ya, masalah minum straw tu. Masalah minum straw tu, dia kalau orang yang lepas operation, dia minum menggunakan straw, memang angin akan cepat masuk. Di antaranya bila dia sedut air yang dalam kotak tu, kadang-kadang air tu dah habis atau air tu dia tak masuk kat dalam straw, kita sedut sampai kemik kotak tu, yang tu angin akan masuk dalam perut tu. Itu di antaralah kita kalau boleh elakkan daripada menggunakan straw lah. Sekarang ni pun kedai-kedai tak guna straw dah ya. Betul. Okey, tu dia jawapan dia. Jikalau ada lagi persoalan, boleh masukkan di ruangan chat sebabnya sekarang pun dah 9:30. Okey. Kita masuk Umi boleh untuk di titik 02 iaitu masalah kelemahan fungsi organ hati. Okey, sebelum tu saya sedikit saya kongsikan berkenaan dengan hati, iaitu hati ni Umi, dia berada di perut kita, yang mana kalau kita pernah tengok hati ayam, lebih kurang hati kita, hati manusia juga, bukan hati disakiti Umi bukan hati disakiti. Hati ni dia berwarna kemerah-merahan dan juga beratnya lebih kurang 3 pound ataupun 2 kilo lah, kita kata 2 kilo. Dia kalau tubuh badan manusia, dia lebih kurang 3 ke 5% saja berat badan manusia. Berat hatinya Umi. Dia terletak di rongga abdomen, iaitu sebelah kanan perut Umi. Sebelah kanan perut. Kadang-kadang kalau kita kata awak ada masalah hati, kita sendiri tak tahu hati kat mana. Okey, peranan hati ni dia sangat berperanan untuk metabolism. Jadi pentinglah Umi hati ni. Dan dia juga fungsinya adalah untuk menghasilkan empedu, yang mana untuk penghadaman dan juga untuk sistem pencernaan, yang mana hati inilah yang untuk menyerap dan juga memproses makanan. Penting hati. Sebab tu orang cakap kalau kita ada sakit kat perut ke apa-apa, maksudnya dia adalah berkaitan dengan masalah penghadaman. Betul lah maksudnya. Bukan saja perut lah, bukan saja usus lah maksudnya. Jadi hati juga memainkan peranan yang sangat penting Umi. Okey, kita masuk. Tadi dah okey dah. Kita kenal-kenal juga dengan hati. Okey, kita masuk dulu Umi dengan hati ni Umi. 02. Siapa ada buku ni Siapa ada buku boleh rujuk buku. Kalau tak, tengok je lah dekat skrin Umi Okey Umi, kita masuk sampai sedikit Umi. Okey, mengenai dengan hati ni, dia tak banyak sangat ya. Dia cuma sedikit, sebab tu kita masuk 2 bab hari ni. Masalah pada fungsi organ hati turut dikaitkan dengan toksik ya yang terdapat padanya. Tanda-tanda yang dilihat di antara yang bertoksik ni, kita tengok tapak tangan kita. Tapak tangan kita ada garis berwarna hitam. Ya. Cuba tengok tapak tangan masing-masing, ada tak? Siapa yang ada garisan berwarna hitam? Kita tengok pada gambar tu ya. Gambar tu kan dia ada garisan berwarna hitam. Pada gambar tu dah nampak dah tu. Dah nampak dah. Ni Kata boleh sini. zoom ada tu. Sebab tak nampak. Dia boleh zoom pada sebenarnya boleh pada handphone tu. Just besarkan dia macam tu. Macam kita tengok gambar, kecilkan, besarkan, macam tu. Boleh zoom kan. Sebabnya yang saya tayang ni adalah melalui komputer. So boleh zoomkan kalau melalui handphone. Saya rasa kebanyakannya melalui handphone. Jadi kita boleh tengok besar mana kita nak. Nak tengok tapak tangan? Okey, zoomkan tapak tangan. Okey, nampak tak urat-urat yang berwarna gelap tu? Kalau kita tengok pada gambar rajah pada tapak tangan tu, garis ramal berwarna hitam lebih gelap daripada warna tapak tangan kita. Yang tu dia dah ada masalah pada toksik.
Ya, bila kita banyak toksik, dia akan ganggu hati. Ya, dia akan ganggu hati ya. Ni maksudnya Umi, garis ramal ni maksudnya garis-garis yang Ya. ni yang ada nombor ni, ini orang panggil ramal tu. Kita tengok pada sini kat sini, yang kita kat sini. maksudnya macam apa nama tu? Bila kita tengok garisan kita ni kenapa hitam, tonyo-tonyo dengan sabut tak hilang-hilang. Betul. Itu adalah secara semula jadi. Kalau kita tengok tapak tangan budak-budak, ada tak garisan warna hitam? Lahir-lahir ada tak garisan warna hitam? Tak ada. Tapak tangannya merah, cantik, bumi, pink-pink. Dia masalah dia, kita dah banyak jumpa kepada orang yang dah amal minyak zaitun pun, dia dah amal 6 tahun minyak zaitun. Masih ada lagi garis ramal warna hitam tu masih ada. Sebab di antaranya dia tak pantang makan. Dia membujur lalu menentang sapu. Dia masih ada hitam. Betul. Itu dia ada kaitan dengan hati. Hati kita akan berlemak. Ya. Itu di antara. Pada mata ya. Kalau masalah fungsi hati ni, bila dia dah radang hati, dia ada masalah pada hati, di antara dia orang yang masalah pada hati ni, mata dia kuning. Matanya kuning Mata dia kuning. Saya rasa tu memang dah menggambarkan itu bukan sikit-sikit dah Umi. Betul. Itu maksudnya dah serius. Betul. Jadi kena ambil berat dah. Kalau kita tengok mata Umi, sekarang ni saya tengok awal sekolah rendah. Matanya dah kelihatan yang ni sepatutnya putih, bersih. Ada tu kita tengok macam color biru-biru ni. Bersih. Itu maksudnya memang mata cantik lah. Bukan pakai contact lens. Kerana pada usia muda sekolah rendah pun dah biasa makan jajan ni. Dah biasa makan makanan ringan. Kalau kita merawat, di antara faktor yang kita kena tengok kalau masalah hati ni, kita kena tengok mata. Kalau kita nak tahu orang tu sihat, mata putih dia warna biru. Betul. Mata putih dia kebiru-biruan, warna putih. Putih cerah, bersih. Ada orang mata dia warna kuning, mata putih. Ada orang mata putih dia warna merah-merah. Yang tu semua tak cantik lah. Kalau kita nak tengok orang tu sihat, buka mata dia, tengok mata dia. Mata dia putih, cantik. Kalau yang memang menjaga kesihatan, dia ada biru-biru. Yang tu di antara yang memang sihat lah. Memang orang tu sihat. Di antara kita nak tahu kelemahan masalah pada hati ni, warna kuning. Kita suruh dia jeli lidah dia warna kuning. Kita tengok kuku dia warna kuning. Bila dia mengadu pada kita, kita pun tengok orang yang masalah kuning pada mata, kuning pada kuku, pada tapak tangan. Cuba kita tengok perut dia. Perut dia membuncit tak? Kalau perut dia membuncit, itu masalah pada hati lah. Maksudnya adakah itu masalah biasa Umi ataupun masalahnya dah teruk? Itu masalah. Dia dah mata kuning, perut buncit Umi. Dia dah masalah 60% lah. 60% ke hepatitis lah tu. Hepatitis. Maksudnya memang kena rawatan doktor. Kena rawatan. Dia paling mudah, paling peringkat awal, dia tidak membuang air besar selama 15 hari ke sebulan. Lama tu ni. Itu di antara simptom masalah kelemahan hati. Fungsi hati. Sebab tu tadi saya tekankan, organ hati ni adalah fungsinya penghadaman dan juga pencernaan. Ya, betul. Dia menghadamkan makanan dan tidak cerna kan. Ada beza tu. Jadi kita tengok ya, kalau kita jumpa ada pelanggan kita, ada saudara mara kita yang dia kata saya ni dah tak buang air besar 10 hari. Saya tak buang air besar dah 15 hari. Kita suruh dia pergi cek doktor lah. Memang kita kena suruh dia pergi cek doktor. Di antara itu adalah masalah hati. Dan satu lagi, yang ada masalah hati, tanda pada tapak tangan kita ada lebihan daging. Lebihan daging ya? Lebihan daging dia akan keluar pada di antara 10 jari kita ni, dia ada keluar lebihan daging. Lebihan daging tu dia akan bengkak. Tak kira lah kat ujung ni ke, dia ada lebihan daging. Perasan Umi. Kadang-kadang tu dia kutik-kutik daging. Betul. Ini sampai berdarah. Betul. Ini di antara kelemahan fungsi hati. Ya. Simptom lain tu macam mana? Simptom dia ada kaitan dengan batu karang empedu. Dia di antara ni dia
masalah pada Boleh kulit. tengok pada simptom-simptom dekat dalam slide tu ya. Simptom-simptom dia masalah pada kulit. Nampak tak? Masalah kulit ni, kulit dia sirosis lah. Dia panggil sirosis, gatal-gatal pada badan, ya, lemah-lemah badan, mengantuk yang keterlaluan. Ya. Maksudnya mengantuk tu maksudnya kerap lah kan? Dia kerap, dia letih. Bukan Waktu tidur dia tidur. Mengantuk. Waktu pagi kadang dia tidur lama kan. Padahal dah tidur awal. Betul. Kulit kelihatan kekuningan tu dah peringkat teruk lah. Itu dah peringkat biasa. Sebab saya ada seorang kawan Umi masa sekolah menengah, dia memang ada masalah hati dan mata dia kuning dan juga memang dia dalam rawatan. Okey Umi, punca-puncanya Umi. Punca-puncanya. Kadang-kadang bila kita kata kulit dia kuning, mata dia kuning, perut dah buncit. Dia katalah, okey apa puncanya saya tak tahu sebab saya makan macam orang lain makan. Puncanya masalah gangguan pada usus. Gangguan pada usus. Kita tak jaga makan kita. Maksudnya Umi, kita punya organ ni dia adalah saling berkait. Kalau jantung tak jaga, ada masalah dengan saluran darah. Kalau kita tak jaga usus, ada masalah pula dengan hati. Jadi adalah saling berkait. Susah buang air besar. Masalah usus. Ni dia peringkat macam ni lah. Ni dia peringkat yang ni Dia bila dah teruk macam tu, kalau kita pergi doktor, sebab Umi dah ada pernah rawat, makcik ni umur dia 78 tahun. Dia memang dah kuning, semua kuning. Kulit kuning, mata kuning. Dia makan banyak tapi tak kenyang. Ya. Ada saya tengok tu kuku kulit semua kuning. Muka kuning, gigi dia memang dah kuning. Tangan dia pucat dah. Dah kuning. Ni dia punya kulit kepala pun kuning. Ya. Di antara ni makcik ni kita bagi dia minyak zaitun je sebab dia tak mampu. Dia minum minyak zaitun je. Dia minum minyak zaitun ni 5 sudu pagi, 5 sudu tengah hari, 5 sudu malam. Jadi kita sebagai perawat tak perlulah kita nak bagi produk yang terus mahal. Ya, betul. Kita boleh bermula dulu dengan pati minyak zaitun daripada Turki yang harganya RM44. Masa jadi orang mampu milik ni dia makcik ni memang dia amalkan pati minyak zaitun sebab dia ada kaitan susah nak buang air besar. Susah. Tapi sekarang ni kita dah ada Olivi, kita boleh bagi Olivi. Tapi jangan tinggalkan PNZ. Sebab masalah hati ni ada kaitan dengan usus kita, kita kena bagi pati minyak zaitun juga. Ya. Rasanya Cikgu Ramlah pun ada juga testimoni untuk orang masalah hati. Nanti kita minta Cikgu Ramlah untuk kongsikan dalam grup yang kita dah buat tu ya. Okey Umi, saya ke slide seterusnya Umi. Okey, apakah kesan-kesan orang yang mempunyai masalah hati ni? Bukan hati busuk Umi, bukan. Tapi orang yang mempunyai masalah hati. Iaitu seperti hepatitis dan juga sebagainya. Ada tak? Okey, masalah hati ni kalau dia dah pergi kepada pembekakan hati, itu dia panggil radang hati. Dia panggil radang hati, dia boleh menyebabkan hepatitis, bengkak hati, sirosis, kulit tangan mengelupas, kemerahan. Sekiranya dibiarkan berlarutan, toksik dia boleh merebak, dia boleh merebak ke pundi hempedu. Dia boleh merebak, kemudian boleh baca benda tu ya. Dia terganggu. Sebabnya kalau kita tengok tadi Umi, fungsi hati juga adalah menghasilkan betul. Menghasilkan betul. Jadi manakala toksik yang merebak ke pankreas boleh mengakibatkan kencing manis. Sebab tu orang yang Umi rawat tu dia memang ada kencing manis. Dia melibatkan penghasilan insulin Umi. Sebab bila banyak rasanya ada askar dulu di TUDM Kuantan pun budak muda umur 26 tahun. Memang di antara dia dia kata buatan orang. Tapi sebenarnya bila pergi ke doktor, buatan diri sendiri. Di antara yang askar tadi dia suka merokok. Betul. Itulah dia. Salah satunya adalah pertama punca pemakanan ini dan juga gaya hidup yang tidak sihat. Pemakanan sangat penting. Seimbang. Makanan yang tidak seimbang. Sesuailah dengan kita punya kempen Umi Azam Afiat sekarang. Azam Afiat ni nanti insya-Allah kita akan kongsikan nanti ya. Faktor persekitaran. Pencernaan bahan kimia yang berlebihan. Bahan kimia ni Umi bukanlah kita nak kata kita pergi industri, kawasan industri je, tidak. Ya. Tetapi untuk penggunaan barang-barang harian, shampoo,
kita menggunakan sabun yang banyak buih kan. Yang perempuan pakai gincu, gincu, pakai bedak. Itu pun ada banyak plumber Umi ya. Plumber. Belum lagi kita pergi bahan toksik seperti hidrokinon. Banyak lagi. Banyak lagi. Belum lagi pergi pula ada campuran perfume Umi. Sangat mengganggu. Itu bukanlah mengganggu usus saja, bukan mengganggu toksik saja. Dia mengganggu pula masalah. InsyaAllah nanti kita akan pergi ke DTT berapa saya tak ingat. Tapi ada yang untuk masalah fungsi hormon Umi, ganggu. Okey Umi. Ini masalah hati. Kita pergi pula ada tanya tak? Nak tanya masalah hati? Jika ada persoalan. Ada tak nak tanya tentang ada tak? Sebab masalah hati ni kalau kadang-kadang tu kita keliru Umi. Kadang-kadang kita keliru. Kata tak payah kita buat ini pun dah lewat kat pukul 10. Okey Umi. Kita ulas sedikit lah. Umi kata yang pasal DTT 01 pun tak dapat lagi untuk menguasai sepenuhnya. Jadi untuk kali ini kita hanya masuk DTT 02 iaitu fungsi masalah hati. Okey, saya buka soalan. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanyakan. Umi, ada yang bertanya sinergi produk. Kalau tersilap saya tadi, Umi hanya kongsikan untuk masalah angin kan. Cuketin, campur sedikit madu dan juga sedikit cinnamon kan. Kalau orang yang tak ada masalah, tekanan darah rendah. Okey Umi, kalau fungsi hati tadi saya dengar Umi ada cakap paling basic bagi pati minyak zaitun Turki. Minyak zaitun. Dan kalau mampu beri pati minyak zaitun dan juga Olive Plus. Okey Umi, kalau sinergi yang lengkapnya Umi, mana Umi berikan? Kalau kita jumpa pesakit yang tak mampu tadi kan, kita boleh bagi minyak zaitun pun dah okey dah. Dengan cuketin ya. Minyak zaitun cuketin ya. Okay. Kalau untuk yang lengkap, seeloknya pagi kita bermula dengan pati minyak zaitun. Kita tengok pada berat badan dan kita tanya tentang pembuangan dia macam mana. Nanti boleh tanya kat dalam grup WhatsApp ya. Kita boleh bagi PMZ, kita boleh bagi Olive, kita boleh bagi cuketin dan kita boleh bagi madu. Sekali lagi boleh tak? Kita boleh PMZ, kita bermula waktu pagi. PMZ boleh bagi pada waktu pagi. Berapa sudu ni? Kita tengok pada berat badan. Okay. Kalau dan kita tengok pada berat badan dan pembuangan air besar lah. Kalau dia dah lama tak membuang, kita kena bagi 3 sudu pagi. Kita kena bagi 3 sudu pagi. Untuk PMZ tadi 3 sudu pagi ya? 3 sudu pagi dan Olive kita kena bagi 2 sudu besar waktu malam sebelum tidur. Malam 2 sudu besar ya? Okey baik. Okay. Saya kongsikan kat sini PMZ pagi 3 sudu besar. Ini kalau untuk masalah yang tidak membuang. Kena faham tu. Masalah hati yang tidak membuang. Ini dah masalah yang teruk ya. Okay. Dan tadi saya tulis OP ni adalah Olive Plus ya. Okey. Malam 2 sudu besar. Cuketin. Okey, sari cuketin ACT campur dengan madu. Okey, sekejap saya tulis. Mana campur? Campur madu. Campur madu. Baik. 1 gelas air ya. Okey, baik. Okey, minum selepas makan tengah hari dan selepas makan. Macam biasa kuantitinya adalah mengikut berat badan. Kalau badannya comel-comel kecil-kecil gitu, 1 sudu pun dah cukup. Tetapi kalau badannya macam saya sedap sikit ni, 2 sudu. Saya selalu 2 sudu lah ni. Tapi oleh kerana saya dah biasa minum, selalunya pagi-pagi pun saya dah bawa bekal. Okey baik. Pati minyak zaitun, Olive Plus, sari cuketin selepas makan bersama madu. Ada lagi tak Umi? Ini adalah set basic dulu ya. Kita fokus dulu bagi ini kepada pesakit. Kita tengok juga diagnose 2-3 hari hubungi lagi. Betul tak Umi? Kita jangan bagi kat dia kita pun krek-krek tak tahu apa-apa. Sekurang-kurangnya kita telefon hello-hello. Kalau makcik-makcik yang berumur tu kadang-kadang dia tak suka tengok WhatsApp. Jadi kita telefon dia betul ni. Jadi itu sangat penting komunikasi antara kita dan juga pesakit kita. Dan saya makan daging, tangan dia mengupah dengan kata-kata. Adakah ini kaitan dengan masalah hati? Okey, kita tengok sekejap ni. Saya tengok banyak pula dekat ruangan chat ni. Okey, saya pergi satu-satu dahulu boleh Umi? Okey. Saya tengok yang atas sekali dulu. Okey. Puan Aina kata pagi PMZ ikut berat badan 3 sudu. Malam Olive 2 sudu. Terima kasih Puan Aina. Cikgu Ramlah, ada pelanggan saya kalau makan daging
Tangan dia mengelupas, kulit mengelupas dan kata-kata badan. Kata-kata badan ke tangan ni? Tangan ni saya rasa. Adakah ini ada kaitan dengan masalah hati? Okey, Umi tolong jawab dulu. Okey, cikgu cuba tengok berat badan dia, berapa usia dia, dan dia ada tak masalah apa yang kita belajar Ada simptom-simptom ada sebenarnya? simptom tak? Ada tak simptom-simptom yang Paling kita kurang dalam 2-3 simptom tu dia ada tak? kita tengok berat badan dia dan kita tengok usia dia. Kalau dah berusia, Boleh screenshot kita punya ni dan bagi kepada pelanggan kita. Kena kreatif sikit Umi ya. Betul. Kena kreatif sikit. nanti cikgu boleh ambilkan tapak tangan dia, boleh hantar ya. Boleh hantar dalam grup. Boleh hantar dalam grup. Sangat kalau yang share dalam grup ni. Betul. Bila Jangan share tanya personal. jangan tanya personal. Yang ramai banyak tanya personal. Betul. Apabila kita kongsi di dalam grup, nanti orang lain pun boleh tengok dan boleh belajar benda tu. Tapi cikgu tengok ya, kalau di antara yang berumur, mungkin ini adalah juga tanda-tanda masalah pada hati. Kalau dia dah berumur, berat badan berlebihan, ya, ni di antara ada tanda-tanda Tanda-tanda Umi ya. masalah hati. Cuma nak kena tahu detail lagi, Kena tahu detail dia. kena tahu dan lebih mendalam supaya kita dapat bagi sinergi produk yang lebih tepat. Kadang kalau makan daging ke lembu tu memang dia boleh simptom ke sini. Ada simptomnya ya. Okey. Okey, baik. Kita pergi ke soalan Puan Faridah Muhammad dari AA daripada Kelantan. Kalau orang yang ada darah rendah, memang tak boleh ambil cinnamon ke? Ya, betul. Orang darah rendah memang tak boleh ambil kulit kayu manis. Pada kotak luar pun kita dah ada olive house dah tulis dah. Betul. Orang yang menyusukan badan tak boleh. Jadi kita boleh bagi dulu cuketin dan madu ni. Betul, bagi Puan cuketin Faridah. dan madu. Cuketin dan madu dan olive tu dah bagus dah. Bagus dah 3. Cuketin, olive, madu. Dah terbaik dah. Kalau kita bagi dia kulit kayu manis ni, nanti darah dia akan rendah lagi. Dia akan rendah nanti. Dia akan musing kepala. Dia akan pusing kepala jadi dia tak nak minum terus semua. Nanti semua tak nak makan. Puan Faridah. Dia tak nak minum terus nanti. Cuba balancekan dulu ya. Angin dalam badan dia. Balance kan. Lepas tu boleh pula kalau dia mampu boleh bagi dia 5. Boleh bagi dia 5. Nak tambah balik platelet darah dia, nak cantik. Boleh tambah dia 5. Kita sarankan. Untuk cinnamon nanti dulu. Makan kurma. Makan kurma. Dapat makan kurma, 2 biji, 3 biji pun dah cantik dah. Tak mampu beli kurma, kita boleh beli kurma dekat luar. Okey. Puan Aina tanya, tak boleh ambil cinnamon dengan teh daun zaitun? Betul, terima kasih. Sebab dalam teh daun zaitun juga ada serbuk kayu manis. Cuketin sudu minimum air berapa ml? Minimum air berapa ml Umi? Cuketin. Kalau untuk permulaan biar ada air lebih. Biar air lebih. Kalau cuketin tu kita ambil 1 mug, letak 1 sudu besar cuketin, letak madu, letak air macam ni, letak macam ni okey dah air. Kalau macam ni airnya penuh 2 sudu. 2 sudu. So boleh minum daripada pagi sampailah malam. Sampai petang Umi malam tak digalakkan sangat. Terutama kepada orang yang ada masalah kurang kalsium. Nanti kan gigi rapuh Umi ya. Tak bagus sangat. Jadinya dia lebih baik minum pada waktu pagi dan juga petang. Itu kena ingat. Betul, orang umur 50 tahun. Okey, Cikgu Ramlah kata usia 50 tahun. Betul lah Umi. Betul dah tu ada simptom-simptom lah. Jadi boleh bagi sukatan yang Umi suggest tadi tu. Okey, Puan Norish daripada Kuantan, cinnamon tu bagus untuk pesakit darah tinggi ke? Bagus Sangatlah bagus. Darah tinggi, kencing manis, sangat darah bagus. tinggi, kencing manis, kebas tangan, kolesterol tinggi. Sangatlah bagus. Sebab tu dalam kempen Azam Afiat kita, kalau perasan yang kita selalu share tu pagi dan petang tu, kita share berkenaan dengan kolesterol kerana awal tahun ni Olive House nakkan semua family kita, family Olive House ni mempunyai tiada masalah kolesterol. Jadi kadang-kadang kita takut nak makan cinnamon. Jangan risau kerana cinnamon kita ini adalah cinnamon yang bergrade AA. Cinnamon yang terbaik daripada Sri Lanka. Cinnamon dengan cuketin untuk orang darah tinggi sangat bagus. Sangat bagus. Senang cuketin ni kalau orang masalah darah tinggi, lepas makan pagi, letak 1 sudu, cuketin, letak air terus minum. Puan Norish, paling senang sekali, cuba jumpa dengan pesakit, buatkan dulu air tu siap-siap dalam botol. Bagi dia rasa. Kita shake. Buatlah apa nama tu orang
orang cakap tu ada action tu, acting sikit tu. Shake kat dia, tuang, bagi dia minum. Dia minum. Bagi dia minum. Kadang-kadang kita rasa je kita letak dalam embek je. Tapi bila dia nak tu kita terus keluar. Jing. Ni dia. Walaupun dalam satu kotak cinnamon tu ada 3 keping, kita boleh jualkan satu sachet. Tak ada masalah. Tiada masalah untuk kita membantu pelanggan kita. Kadang-kadang daripada satu sachet dia nak beli satu kotak. Cinnamon tu, satu bungkus tu lebih kurang 15 ke 20 hari. Betul, tak sangat lama. Itu dengan penggunaan 3 ke 4 kali sehari. Tapi kalau kita ni hanya ambil secubit saja ni, sebulan boleh tahan. Lama. Saya ambil satu sachet tu, saya letak dalam bekas tapai kecil tu, saya boleh makan suami isteri lama. Sebab kadang-kadang tu saya letak dalam buah, tabuah. Kalau saya bakar roti, letak madu Kyrgyzstan, pegunungan Kyrgyzstan tu, saya tabur je makan dengan anak. Kadang-kadang anak dia tak berasa pun. Saya bagi sikit saja. Sangat jimat sebenarnya. Okey, terima kasih respon. Puan Faridah tanya berapa ml tu? Untuk apa? Untuk air tadi, saya rasa air cuketi. Air cuketi. Sebenarnya penggunaan sukatan ni sebenarnya tak ada sukatan yang spesifik sebenarnya. Tetapi macam mana Umi cakap tadi, kalau orang tu tak biasa dengan produk Olive House, tak biasa dulu untuk makan, untuk ambil cuketi, tak biasa ambil cinnamon. Jadi beri dalam kadar yang sedikit. Macam Umi cakap tadi lah. Okey. Kalau air ni penuh ataupun separuh, ambil secubit saja, sprinkle sikit je. Sikit je. Tapi kalau macam kita dah biasa, sudu kecil tu, suku sudu kecil tu boleh letak dalam. Betul? Boleh masuk cuketi. Dan kalau boleh, kalau madu tu kita dah gaulkan dengan cawan lain, ya, dengan air suam. Sebabnya madu kita tu sangat-sangat pekat. Kepekatannya adalah 80% Umi, ya. Dan airnya hanya sedikit saja. Jadinya sangat pekat. Kalau kita goncang dalam ni, bukan kali dia duduk dekat bawah ni. Baik. Betul. Itu siapa yang tanya tu? Puan Nurish, ya? Okey, maksudnya cinnamon tu tak semestinya masuk dalam air. Betul. Rebus telur. Telur separuh masak. Goreng telur pun letak pada roti. Letak pada atas telur. Kalau boleh buat kek. Buat kek cinnamon. Kalau kita google Umi, chef antarabangsa ni, chef orang putih, dia buat cupcake, dia letak cinnamon tu. Dia tak nak bagi rasa, dia gaul sekali dalam tepung. Banyaknya Umi. Donat. Kalau donat tu. Betul. Dalam donat tu gula tu kita campur dengan cinnamon. Sekali dalam gula pek. Goreng donat tu gaulkan dengan cinnamon. Sedap sangat. Makan panas-panas Umi, ya. Buah honeydew, buah terikat, tabur, apple. Makan buah apple. Jadi anak ni, cinnamon kita ni memang tidak berasa. Memang tak ada bau. Tak ada bau dan juga serbuknya adalah sangat-sangat halus dan tidak mengganggu buah pinggang kita. Jangan risau. Kalau ada orang kata, boleh ke? Ni tak larut dalam air ni, tak ada masalah. Buat kek buah, ya? Best. Buat kek pisang, boleh letak juga cinnamon. Pisang paling mudah sekali. Saya yang malam-malam ni pun buat kek pisang. Blender je, tabur cinnamon tu. Mudah. Tak nak tabur selepas makan, sayang ni kan. Kita tabur masa kita blend kan tepung dengan apa nama tu, pisang. Sangat mudah. Jemput pisang. Buat jemput pisang boleh letak juga. Jangan banyak-banyak, sikit sudah. Puan Aina kata, saya minum dalam cawan 2 sudu. Ada sampingan tak? Tiada masalah. Sebabnya Puan Aina dah biasa. Paling kurang pun kita akan buang air kecil banyak. Itu saja, ya. Ada berlaku sedikit cirit-birit, itu saja. Jadi kita kena kurangkan sikitlah dos. Kalau rasa okey, tak ada masalah. Kita pun tahu tubuh badan kita kan, kita dah beranak pun dah banyak kan. Kita punya kalsium pun dah rendah. Kita pun ada masalah kurangnya zat besi. Jadi kita tahu sendiri. Okey. Saya rasa Umi jam pun dah pukul 10 tepat. Okey, saya buka lagi kalau ada persoalan. Okey, siapa-siapa yang ada soalan tanya je sebelum kita berhenti kalau ada apa-apa persoalan. Dan insya-Allah untuk kelas seterusnya kita akan masuk di titik 03, iaitu sekejap ni saya tengok ni. Okey, di titik 03 adalah masalah kelemahan imunisasi tubuh badan, yang mana kalau masih ingat untuk asas 5 jari yang kita belajar kelas siri 1,
yang mana masalahnya adalah pada jari kelingking Umi immunity dia jari kelingking bengkok ke kanan atau ke kiri dan ataupun ada sedikit berlaku kurus ketirusan pada ruas yang tengah ataupun berlaku kelopakan pada tapak tangan. Tengok saya lopak. Lopak sangat ni. Ini adalah immunity badan kita rendah, iaitu mudah terkena serangan penyakit. Itu kita akan kupas lebih lanjut pada kelas seterusnya. Okey, ada persoalan tak? Ada persoalan tak? Ada tak? Punca makanan yang boleh sakit bahagian hati. Punca makanannya apa Umi? Selalu kalau orang masalah hati, apa makanan yang boleh diamalkan selain pada produk OH? Boleh Umi. Saya rasa inilah penutup persoalan. Makanan yang boleh nanti sekejap Umi baca balik. Punca makanan yang boleh mengganggu hati kita. Dan makanan apa yang terbaik untuk orang yang ada masalah hati? Makanan yang ni makanan segera ni boleh rosakkan hati ya? Bukan, makanan yang bagus. Ni makanan yang boleh sakit. Punca. Punca. Maksudnya punca makanan. Makanan apa yang boleh menyebabkan hati kita ni mengganggu fungsi hati? Makanan segera. Kerana tinggi kandungan garam dia. Toksiknya. Dan dia adalah trans fat tinggi ya. Tepung gandum sangat mengganggu fungsi hati. Tepung putih kerana mengandungi bleaching agent, MSG. Yang makanan fast food tu MSG-nya sangat tinggi. Ya Allah, memang kalau boleh nak katakan rosaklah. Rosak fungsi hati tu sangat cepat berlaku. Proses kerosakan itu sangat cepat. Apakah makanan yang boleh diamalkan selain produk Oli House? Ya betul. Apa yang terbaik? Yang terbaik dia boleh amal produk HPE. Produk maksudnya saya rasa kat sini persoalan Puan Aina adalah makanan kita ni. Apa makanan ni? Makanan yang boleh selain daripada produk H ni lah. Kita dah tahu dah produk H ni nutrisi tinggi. Makanan yang biasa ni Umi. Contohnya barley. Saya kongsikan. Contoh barley macam Umi selalu tu. Oat kan, betul tak? Oat. Ini yang saya oat lah. Oat ni kalau nak beli yang segera, pergi kat Watson je. Betul. Beli kat Watson. Atau farmasi Umi ya? Ya, farmasi. Oat ni beli ada yang oat organik, tak mahal pun. Dan sekarang ni kita ada ejen yang Afiat Synergy Umi. Boleh kita beli Dasto. Yang tu apa orang panggil tu Umi? Granola. Granola tu kita boleh buat bubur. Buat bubur lada hitam. Letak telur hancur. Letak telur hancur, sedikit lada hitam, sedikit kulit kayu manis. Ya Allah, sedapnya. Makan waktu pagi atau malam. Dia menjaga jantung kita. Ya betul. Ada lagi tak Umi? Okey. Puan Faridah kata rasa sakit kulit pada bawah payudara. Adakah itu juga masalah angin? Mungkin Umi yang kita pernah check orang tu. Yang dia kata dia ada gatal-gatal bawah payudara dia. Itu kenapa Umi? Adakah berkait juga dengan masalah kulit tadi? Saya rasa dia bukan masalah angin ni Puan Faridah. Tetapi dia masalah kulit Umi. Maksudnya dia dah berlaku kegatalan bawah payudara. Maksudnya bila dia angkat sikit tu kan dia ada gatal bahagian bawah ni. Kalau betul lah apa yang saya cakap. Kena bagi juga. Maksudnya Puan Faridah kalau boleh dapatkan details. Umur. Okey, sekejap saya kongsikan. Boleh screenshot ataupun nanti saya share dekat dalam grup. Sekejap saya share slip yang untuk kita kongsi kepada pesakit kita. Kita nak minta details. Sekejap Sekejap. Boleh. Boleh Puan Aina. Sekejap saya kongsikan yang ajar buat sup makanan untuk hati. Sentuh. Hari kita buat dah habis dah. Saya nak kongsikan apa nama tu yang kita perlukan untuk, kenapa tak boleh nak share ni sekejap Okey, ada nampak tak? Kenapa tak boleh share ni? Sekejap. Mungkin tak stop sharing kot. Okey, sekejap.
Sekejap saya sharekan slip, contoh slip pemeriksaan yang mana kita boleh tanya kepada kita. Okey, nampak tak dekat slide? Saya share. Okey, tolong besarkan sedikit. Okey, ini adalah contoh slip yang mana boleh hilang. Sekejap. Kenapa hilang tu? Dia pergi kat poster sekejap. Okey. Ada siapa-siapa boleh respon? Jelas tak? Slip pemeriksaan yang kita boleh kongsikan kepada pesakit. Tolong stopkan dulu poster tu. Dia tu bukan gatal tapi sakit. Kejap Dia lari-lari lah. Tak boleh pakai kain dengan kemas. Tu Umi, cuba Umi tengok. Sebelum sementara saya kongsikan slip pemeriksaan ni. Gatal tapi sakit. Tapi Dia macam hilang-hilang. Kenapa? sakit. Itu dia. Sakit kulit. Rasa sakit kulit pada bawah payudara. Macam mana Umi? Umi tolong jawab Umi. Kita kena tengok. Nanti Puan Farida boleh tak dapatkan maklumat seperti mana yang saya kongsikan dekat slide tu? Bagi ke tu. Bagi ke Tolong, ni dia. Puan Farida screenshot kalau Puan Farida tu. Allah, kenapakah ini? Dia muncul balik Kejap. kita share dalam tu lah. Saya share dekat dalam grup lah kalau macam tu. Saya share dalam grup. Aini minta tolong boleh sharekan ke dalam grup tak Aini? Yang slip tadi tu Aini. Boleh tak Aini? Aini ada tak kat situ? Puan Aini. Minta tolong sharekan Aini. Okey boleh. Tapi dalam phone tak ada sekarang. Oh macam tu pula Puan Aini. Kejap. Ada. Rasa ada saya boleh share. Kejap Oh ada. Ada tak? Okey, terus share dekat dalam grup kita. Puan Farida boleh tengok slip tu. Contoh slip tu. Boleh rujuk dekat situ je. Nanti Puan Aini akan sharekan dekat dalam grup DTT kita. Okey, kalau ada keterangan macam ni, hantar pada kita insya-Allah. InsyaAllah kita boleh bantu. Kita akan tengok simptom-simptom dia semua ada kat sini. Kita tahu dia kerja apa. Kalau kata dia dulu dia dah tak kerja sekarang, kena tahu juga dulu dia cikgu ke, dulu dia kerani ke, dulu dia kerja office ke. Bahagian atas tu yang penting. Di atas. Ya. Dan nanti insya-Allah Umi dan juga staff-staff lain akan bantu untuk berikan produk dan juga sinergi yang berkesan dan juga yang tepat. Okey, jelas tak? Jelas tak? Boleh siapa-siapa respon? Okey, kalau tak kita berhenti setakat sini sahaja. Dalam grup. Ya, dah ada dalam grup yang ini? Ada. Okey, alhamdulillah. Okey, Puan Farida macam biasa, nanti kalau dah dapat detail seperti mana yang saya tunjuk dekat slide tu, minta tolong kepada pesakit tadi tu. Okey, Puan Ramlah, Cikgu Ramlah, terima kasih. Okey, kita ambil gambar sikit. Siapa yang dalam keadaan sedia boleh munculkan audionya, videonya. Kita ambil gambar sikit. Tak ramai tak apa, janji ilmu tu sampai. Alhamdulillah. Jom kita buka dulu, kita ambil gambar sikit. Tak comel tak apa, janji menutup aurat, senyum, buat peace, mini love sikit. Jangan anak-anak kita je K-pop, kita tak tahu, kita kena tahu lebih lagi pada dia. Kalau dia buat mini love, big love apa, kita kena lebih tahu. Nanti kalau jadi apa-apa, awak jangan ingat Umi tak tahu, Umi pun tahu. Macam tu. Okey. Tapi nanti awak tolong letak dekat print ni. Okey. Umi? Dah sedia? Okey, yang lain tu mungkin dalam keadaan tak bersedia, tak apa. Tak apa Puan Aina, anak tidur. Nak klik mana ni? Sekejap. Print screen. Control print screen control print screen. Okey. Ready? Ni Okey. Okey, 1, 2, 3. Dah. Okey. Sekejap ya. Okay. Ada apa-apa persoalan tak? Minta maaf lah kalau ada terlebih, terkurang. Kalau rasa segan nak bertanya, boleh tanya dalam grup. Okay, kita sebagai perawat, kita tak perlulah nak takut-takut tanya pesakit kita. Kita kena berani
yakin. Tapi jangan overconfident. Betul tak Umi? Kita jangan overconfident. Lepas tu kita jangan pula ragu-ragu dengan apa yang kita dah berikan kepada pesakit kita Umi kan. Kita jangan ragu-ragu. Paling kurang kita kata, boleh tak saya tanya dulu je Umi. Umi ni dia mahir dalam perawat Umi. Saya tanya Umi dulu ataupun saya tanya staff-staff ECR. Saya tanya dulu. Saya kumpulkan dulu maklumat, nanti baru saya tanya. Boleh juga cakap macam tu Umi kan? Janji ni kita macam mana yang kita kelas pertama kita Umi. Objektif kita apa? Objektif kita adalah untuk membantu sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita. Paling penting orang terdekat dengan kita. Kita je sihat. Kita nak orang lain sihat. Tak semestinya kita je nak kita yang cantik, kita yang kurus, kita yang comel, pipi kemerah-merahan. Macam tu. Kita nak anak kita sihat. Kita nak kawan kita juga cantik macam kita. Sihat dalam, luar, semua Umi ya. Nanti dalam ya Umi. Suara kuat sikit Umi, tak dengar Umi. Ada orang cakap tak dengar. Dalam grup kita ni ada cikgu Nur Silawati ni bekas pesakit kanser. Nanti kita boleh minta dia ya. Boleh share tentang dia boleh amalkan. Share. Baik. Amalkan produk Baik. Masing-masing sebagai perawat ni kena kongsikan ilmu yang ada. Okey, kalau kata hari ni Puan Rohani dapat merawat kawan baik. Alhamdulillah ya Allah, kawan saya beli 3 sekali produk. Olivi dia ambil, Cuketin dia ambil, madu dia ambil. Kongsikan hari ni. Lepas tu orang tu beli produk, kecekik ambil gambar. Apa tu hantar dalam grup kita. Tak adalah grup kita kerek-kerek saya seorang je bercakap. Betul tak Umi? Jadi kongsikan. Kalau rasa hari ni gembira, ya Allah ada orang beli Cuketin aku, tak apa. Walaupun Cuketin tu harga RM24 je, kongsikan. Orang ni kan tak pernah nak minum, nak ambil suplemen lain. Tetapi dengan Olive House dia yakin. Kerana dengan kualiti produk kita ni. Jadi kita kongsikan. Okey. Saya rasa sampai sini sajalah. Umi merawat Umi kongsikan? baru ni Umi merawat 7 orang. Daripada TV3 dengan TV Hijrah. Ini semua geng-geng Fitri Yahya ya. Okey, saudara Fitri Yahya. Memang Umi rawat Fitri Yahya. Lepas tu dia bawa geng-geng dia ni. Antaranya pengacara MHI. Dia orang pun nak sangat tahu. Dia nak sangat tahu. Kebanyakannya semua ada gangguan pada hati dan jantung. Sebab kesibukan bekerja, banyak makan fast food. Makan yang tak ikut waktu. Kadang-kadang nak bercakap. Pagi dah pukul 6 dah keluar rumah. Tak sempat makan. Dah kalau MHI tu makan dah petang ke Zuhur. Tak jaga makan. Sebab tu kita disarankan sebagai perawat, kita sendiri lepas subuh je dah ambil minyak zaitun. Itu paling basic sekali. Saya yakin dan percaya hanya dalam masa beberapa hari kita dapat rasa dah. Kalau dulu tulang kerak letih, sujud sikit dah letih, mengah. Okey, basuh kain, jemur kain pun kita dah melengah. Okey, dalam masa beberapa hari kita dah rasa macam, bang, saya rasa badan saya sedap bang. Jadi kita sendiri pun boleh kongsikan kepada family kita, kepada saudara terdekat. Diorang bila tak beli, tak ada masalah. Kita jangan sentap. Ingat, sentap. Kita jangan sentap. Yang penting niat kita adalah untuk menyebarkan afiat lifestyle. Yang itu gaya hidup yang sihat, sejahtera. Kita kena faham dulu motor kita tu. Kadang-kadang kita sendiri tak faham macam mana kita nak fahamkan orang lain, macam mana kita nak fahamkan mak kita, macam mana kita nak fahamkan nenek kita, macam mana nak fahamkan pak saudara kita. Kita nampak dengan mata kita dia orang tak sihat. Tetapi cara penyampaian kita tu perlulah bijak. Perlulah kita nampak, bukanlah kita masukkan dalam hard sell, dalam terlalu memaksa. Tidak. Tapi kita kongsikan contoh melalui serta WhatsApp. Okey, kalau dalam grup, okey, semua mak anda, mak Uda makan apa pagi ni? Saya minum minyak zaitun. Kongsikan. Selfie sikit dengan botol-botol tu. Ambil minyak zaitun kita tu selfie. Saya makan ni. Kalau tengok kulit saya flawless tu ni lah. Yang mana Nabi amal, inilah yang saya amal. Kita boleh kongsikan. Slow, perlahan-perlahan, setapak, 2 tapak, 3 tapak, dia orang pun akan telefon kita. Nak belilah minyak zaitun tu. Jadi pentingnya kita sabar dalam mendidik masyarakat bagaimana untuk menanamkan afiat lifestyle, iaitu gaya hidup yang afiat. Dah lama kita tak dengar. Dulu kita dengar perkataan afiat ni minyak afiat, betul tak? Minyak afiat je kita tahu. Sekarang minyak afiat pun tak tahu ke mana hala dah. Betul tak Umi? Jadi sekarang ni
bukanlah sempena minyak afiat tu saya nak cakap tu. Tetapi Olive House nak menerangkan kepada masyarakat supaya pokok pangkalnya jagalah kesihatan, amalan gaya hidup yang afiat ni. Barulah aman sejahtera. Kuranglah sikit orang nak pergi hospital. Tak adalah doktor-doktor kita letih sangat nak merawat pesakit. Okey, saya rasa sampai sini saja. Okey, kita sudahi kelas kita dengan tasbih, kifarah dan surah Al-Nas. Okey, amin amin ya rabbil alamin. Okey, terima kasih kepada yang hadir. Okey, insya-Allah kita berjumpa lagi untuk kelas yang seterusnya. Saya akan maklum seperti biasa dalam grup, jika ada ahli, peserta, kawan-kawan nak join maklum, tapi ejen lah, ejen Olive House lah. Okey, boleh maklum dan kita akan invite. Okey, selamat malam. Tak ramai tak apa, macam saya kata tadi. Saya tak kisah tak ramai. Kita yang penting orang boleh faham. Itu saja penyampaian kita. Okey, kita bacakan sedikit tu. Ada orang komen tu. Umi, terima kasih sama-sama Puan Nurisa. Sama-sama Cikgu Ramlah. Siapa lagi yang ada? Puan Salawati, terima kasih. Dan juga yang lain. Okey, sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi. Jangan lupa 2 sudu minyak zaitun sebelum tidur. Sedikit jus delima. Air masak kena minum cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.